Pandenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Muhammad Hafiz Fikri Minuddin. Assalamualaikum, nama saya Ain Effendi bin Musbah. Saya dan rakan saya akan membentangkan satu tajuk, iaitu kecemerlangan kepimpinan Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau merupakan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, merupakan khalifah yang kedua memerintah setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama sebenar beliau ialah Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Qats bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisi Al-Adawi. Beliau merupakan keturunan Arab Quraisi dari kabilah Bani Adi. Umar yang dilahirkan pada 13 tahun setelah tahun gajah. Sayyidina Umar Al-Khattab amat dikenali dengan sifatnya yang kejam dan juga bengis. Umar merupakan seorang yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa yang menjadikan beliau dilantik menjadi duta kabilahnya bagi mengadakan perundingan jika berlaku perselisihan faham di antara kabilah. Sebelum memeluk Islam, Umar Al-Khattab amat terkenal dengan sikapnya yang menentang akal seruan Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat Anas bin Malik, pada suatu hari ketika Umar ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, beliau dihalang oleh Abdullah An-Nahan Al-Adawi. Abdullah An-Nahan Al-Adawi telah membawa berita bahawasanya adik beliau Umar bin Al-Khattab, yakni Fatimah, beserta suaminya telah memeluk ajaran Islam. Umar bin Al-Khattab amat marah dengan berita tersebut. Lalu Umar bin Al-Khattab bergegas ke rumah adiknya. Apabila tiba Umar di sana, beliau mendengar satu alunan suara di dalam. Lalu beliau melepaskan kemarahan kepada adiknya. Umar Al-Khattab telah menampar Fatimah dan juga suaminya. Ketika marahnya Umar di situ, Umar terlihat satu lembaran yang berada di bawah. Lembaran tersebut jelas menunjukkan ayat Al-Quran, yakni sebuah potongan ayat dari surah Toha. Umar kemudiannya mengambil lembaran tersebut lalu membaca ayat yang tertulis tersebut. Beliau merasakan satu perasaan yang amat tenang dan damai ketika membacanya. Lalu Umar telah bergegas berjumpa Nabi Muhammad SAW di rumah Al-Arqam. Lantas disaksikan oleh mereka yang berada di sana. Umar mengucap 2 kalimah syahadah. Lalu berita itu tersebar dan menimbulkan kegamparan kepada semua penduduk dalam kalangan orang musyrik. Seterusnya kita akan beralih kepada cara pelantikan Umar bin Al-Khattab. Ketika Abu Bakar As-Siddiq telah ditimpa sakit, beliau bimbang akan berlakunya perpecahan di antara ummah. Setelah itu beliau telah mengadakan satu musyawarah, yakni satu mesyuarat, dan telah memanggil beberapa orang sahabat. Antara sahabat yang terlibat merupakan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan Uzaid bin Hudayr. Dalam musyawarah tersebut, Abu Bakar As-Siddiq telah mencadangkan Umar bin Al-Khattab sebagai pengganti beliau. Semua sahabat dan beberapa orang yang berada dalam musyawarah tersebut sebulat suara bersetuju di atas cadangan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq telah memerintahkan kepada Utsman bin Affan bagi menuliskan sebuah surat pelantikan Umar bin Al-Khattab bagi menggantikan kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Menjelang kewafatan Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan telah membacakan wasiat tersebut di hadapan umat Islam dan mendapat persetujuan orang ramai. Menurut Ali Muhammad As-Salabi, Umar bin Al-Khattab telah dilantik sebelum kewafatan Abu Bakar As-Siddiq, namun diberikan bai'ah sepenuhnya ke atas beliau setelah kewafatan Abu Bakar As-Siddiq. Maka dengan itu terlantiklah khalifah kedua yang bernama Umar bin Al-Khattab atas cadangan Abu Bakar As-Siddiq yang dipersetujui oleh seluruh umat Islam dan para sahabat. Untuk ciri-ciri kepimpinan Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika memerintah, Sayyidina Umar orang yang mengutamakan rakyat. Kerana ia menetapkan bahawa semua kekayaan negara adalah untuk kegunaan rakyat. Beliau tidak pernah sesekali terfikir untuk mengambil kesempatan dari keuntungan kewangan negara bagi kesenangan diri dan keluarganya. Seterusnya, Umar Al-Khattab seorang yang zuhud, dan Umar Al-Khattab sangat terkenal dengan kehidupannya yang zuhud dan langsung tidak tertarik dengan kemewahan atau benda. Bahkan pakaian Umar Al-Khattab sendiri tidak pernah berubah dari sewaktu beliau belum menjadi khalifah sehingga beliau meninggal dunia. Beliau juga hanya memakai pakaian dari kain yang kasar, sudah koyak dan bertampan. Yang ketiga pula, Umar Al-Khattab seorang yang menjunjungi kebebasan. Umar Al-Khattab sangat mementingkan kebebasan. Baginya semua orang memiliki kemerdekaan sejak lahir ke dunia. Beliau pernah bertanya pada dirinya sendiri, sejak bilakah engkau memperhambakan manusia, sedangkan
mereka dilahirkan ibunya dalam keadaan merdeka. Seterusnya, beliau seorang yang bersedia dikritik dan menerima pandangan orang lain. Dalam bermusyawarah, Umar Al-Khattab tidak pernah meletakkan dirinya sebagai pemerintah. Tetapi sebagai ahli yang sama kedudukannya dengan anggota musyawarah lain, begitu juga jika ditanya tentang pendapatnya, Umar Al-Khattab tidak sesekali menunjukkan bahawa beliau adalah yang paling berkuasa dengan jawatannya ketika itu. Bahkan menganggap mereka adalah guru yang menunjukkan kesalahannya. Dan sekali untuk ciri-ciri kepimpinan Umar Al-Khattab, dia sentiasa mengatasi masalah rakyat dengan sendiri. Umar Al-Khattab adalah seorang pemimpin yang sangat mengambil berat akan rakyatnya. Setiap malam ketika semua orang sedang tidur, Umar Al-Khattab akan melakukan rondaan dan intipan untuk melihat sendiri kehidupan rakyatnya. Seterusnya, asas-asas pentadbiran yang diutamakan oleh Umar bin Khattab. Yang pertama adalah menentukan matlamat dan iltizam untuk mencapainya. Umar bin Khattab sangat menegakkan untuk mencapai matlamat dalam pentadbiran negara bagi mengikut apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Apabila suatu negara itu ada satu matlamat, ini dapat menguruskan sesebuah negara dengan baik mengikut keperluan asas hidup dan dapat juga mewujudkan keharmonian maksimum kepada rakyat dengan mencapai matlamat dengan sebaik mungkin. Asas-asas yang seterusnya adalah bekerja dan berusaha adalah syarat untuk berjaya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar, maksudnya kekuatan pada bekerja dan berusaha itu ialah dengan tidak melengah-lengahkan ataupun nama lainnya menangguh-nangguhkan. Pekerjaan hari ini kepada hari esok sesungguhnya suatu amanah yang diberikan itu tidak boleh dikhianati, iaitu amanah zahir perlu dizahirkan dan amanah batin perlu dirahsiakan. Oleh itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah SWT. Amanah dalam melaksanakan suatu kerja dengan bersungguh-sungguh, bertakwa kepada Allah SWT bagi menuju kejayaan di dunia dan di akhirat. Seterusnya, menyelusuri peranan teladan dalam kepimpinan. Kepincangan dalam mentadbir negara menurut Sayyidina Umar ialah hilangnya jati diri pemimpin dari ciri-ciri teladan yang baik daripada diri mereka. Ini kerana menurutnya rakyat merupakan sasaran pemimpin untuk bekerja bersungguh hingga membawa mereka kepada Allah. Jika pemimpin tidak berjaya melakukannya, malah tenggelam dan dalam apa yang mereka suka, maka rakyat juga akan menjadi begitu. Harta kekayaan negara menurut Umar bukanlah milik pemimpin negara yang boleh dilakukan menurut hawa nafsu mereka. Harta negara umpama harta anak-anak yatim yang perlu dipelihara dan diurus dengan makruf pada perkara-perkara yang makruf. Sekali, asas-asas pentadbiran ialah menyebarluaskan kesedaran agama kepada rakyat jelata. Bagi Sayyidina Umar, tahap kesedaran yang hendak disampaikan kepada rakyat datang daripada kesedaran para pemimpin yang benar-benar ikhlas mahu berjuangkan Islam dalam segenap untuk pendekatan dan keedaannya, sanggup membiayai, menaja dan membelanja program-program yang memberi input positif kepada rakyat agar bersedia kembali ke pangkuan agama. Untuk kewafatan Umar bin Khattab, Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah bin Muljam yang berasal dari Parsi. Dikatakan pembunuhan tersebut dirancang beberapa bulan sebelumnya kerana sebagai tindak bala dari penaklukan Islam ke atas Parsi. Kejadian pembunuhan itu dilakukan ketika Umar sedang mengimamkan sembahyang subuh, iaitu di Masjid Al-Nabawi pada 31 Oktober 644. Abu Lu'lu'ah menikam Umar dengan pisau bermata dua sebanyak 3 kali di belakang badan khalifah itu. Pada masa yang sama, Abu Lu'lu'ah sempat mencederakan 12 orang yang lain yang mengakibatkan 6 atau 9 orang daripada meninggal dunia. Juga menggelar dirinya sendiri untuk membunuh diri. Setelah menerima tikaman tersebut, Umar wafat pada 3 hari selepas kejadian itu, iaitu pada hari Rabu 3 November 644 bersamaan 26 Zulhijjah 23 Hijrah. Kerana kesan kecederaan tikaman yang teruk, beliau sempat meninggalkan wasiat untuk anaknya berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah bagi meminta untuk dimakam bersama Rasulullah SAW. Mari kita lihat antara sumbangan yang telah
Sayyidina Umar sumbangkan ketika memerintah. Pertama sekali saya akan sentuh tentang aspek pentadbiran. Sayyidina Umar telah mewujudkan jabatan tertentu secara rasminya bagi melaksanakan pembentukan pentadbiran di peringkat jabatan. Antara jabatan yang dibentuk adalah Jabatan Ketenteraan dan Jabatan Cukai, ataupun lebih dipanggil Dewan Ji Payah. Sebagai contoh, bagi Jabatan Ketenteraan ini tujuan untuk menguruskan hal-hal tentera seperti membuat bayaran gaji dan juga pengangkutan ketenteraan. Manakala Jabatan Cukai merupakan perbendaharaan negara. Jabatan Cukai ini bertanggungjawab bagi pengurusan harta negara seperti kemasukan wang dan keluaran wang negara. Selain dua jabatan tadi, Sayyidina Umar juga membuka pasukan polis bagi bidang keselamatan dalam negeri. Seterusnya adalah bagi institusi kehakiman. Beliau telah mengesahkan jawatan pentadbiran kehakiman. Tujuan ini kerana bagi mengurangkan beban tugas seorang gubernur. Hal ini berikutan kerana perkembangan atau perluasan daerah atau wilayah yang menerima agama Islam. Okey, sini kita boleh lihat pada zaman beliau agama Islam diterima meluas. Seterusnya adalah sistem penjara. Sistem penjara ini sama saja dengan sistem pada masa kini, tapi ada kelainan sikit apabila penjenayah tersebut ditahan di sebuah rumah atau masjid yang diawasi oleh pengawal pada zaman itu. Seterusnya adalah pentadbiran wilayah. Sayyidina Umar telah membahagikan wilayah-wilayah Islam yang luas kepada beberapa bahagian bagi mengawasi masalah pentadbiran yang luas. Setiap wilayah tersebut dilantik beberapa pegawai terdiri daripada wali, setiausaha tentera, setiausaha berkaitan percukaian, pegawai polis, pegawai pembendaharaan negara dan seorang kadi. Seterusnya adalah aspek ekonomi. Sayyidina Umar telah membuka institusi Baitul Mal atau pembendaharaan negara. Sebuah buku kira-kira negara telah dibuat untuk mengetahui wang keluar masuk dari segi pendapatan dan perbelanjaan negara pada aspek sosial. Jadi Sayyidina Umar telah mengarahkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Tujuan perkara ini dilakukan untuk menyelamatkan ayat-ayat suci Al-Quran supaya ia tidak hilang dan masih dapat dibaca oleh generasi akan datang. Seterusnya adalah sebuah masjid dibina bagi umat Islam beribadat. Sayyidina Umar namakan masjid tersebut dengan namanya, iaitu Masjid Umar Al-Khattab. Seterusnya adalah pelantikan kadi. Tiap wilayah Islam mempunyai kadi yang telah dilantik oleh Umar bagi menyelesaikan masalah dalam bidang keagamaan dan juga kejumaat. Okay, jadi apa yang kami dapat rumuskan di sini untuk tajuk kecemerlangan kepimpinan Sayyidina Umar. Segala pelaksanaan yang telah diperkenalkan oleh Khalifah Umar telah menunjukkan kecemerlangan beliau dalam mengurus dan mentadbir negara pada masa itu. Secara asasnya, Sayyidina Umar telah mengikut asas yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Justru telah memperkenalkan sistem pemerintahan Islam secara meluas di samping membentuk empayar Islam yang lebih kukuh dan disegani pada ketika itu. Tambahan lagi yang kita boleh sifatkan di sini, kejayaan dan sumbangan Khalifah Umar Al-Khattab dapat menjaga keharmonian, keamanan serta kesejahteraan Islam pada ketika